Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung penaklukan logik bahagian yang terakhir. Bagi menyelesaikan masalah, kenal pasti sama ada ianya perlu diselesaikan menggunakan cara deduktif ataupun induktif. Tips bagaimana untuk mengenal pasti sama ada ianya perlu diselesaikan menggunakan cara deduktif ataupun induktif. Kita lihat untuk penyelesaian secara deduktif, biasanya rumus dibekalkan ataupun kita diminta untuk membina rumus. Untuk penyelesaian secara induktif, biasanya soalan akan membekalkan data-data yang berpola. Mari kita lihat contoh soalan di dalam buku teks. Contoh 23. Baca soalan dan keluarkan maklumat-maklumat penting daripada soalan. Daripada soalan, antara maklumat yang dapat dikeluarkan ialah diberi rumus P kurungan T sama dengan 2 kuasa T, di mana T ini ialah bilangan hari. Di sini kita dapat mengenal pasti bahawa soalan ini perlu diselesaikan menggunakan cara deduktif. Ini adalah kerana di dalam soalan dibekalkan kita rumus. Soalan yang pertama meminta kita mencari bilangan sel yang dihasilkan pada hari yang ke-8. Soalan B pula meminta kita mencari bilangan hari di mana sel baru yang dihasilkan adalah sebanyak 2048. Mari kita lihat cara menyelesaikannya. Gunakan rumus yang diberi dan gantikan T sama dengan 8 pada rumus. Maka bilangan sel yang terhasil pada hari yang ke-8 ialah sebanyak 256. Kita lihat pula penyelesaian bagi soalan B. Di sini kita gantikan 2048 pada bilangan sel yang terhasil. Langkah seterusnya kita selesaikan menggunakan cara indeks. Samakan asas bagi kedua-dua bahagian. Kita lihat bahawa asas yang perlu disamakan ialah 2. Turunkan nilai T, maka T sama dengan 11. Jawapan akhir ialah pada hari ke-11. Sel baru dapat dihasilkan sebanyak 2048. Kita teruskan dengan contoh ke-24. Dari jadual yang diberi, kita dapat menjangkakan bahawa soalan ini memerlukan kita menyelesaikan cara induktif. Ini adalah kerana kita dapat lihat suatu data berpola di dalam jadual tersebut. Langkah pertama, keluarkan data berpola yang ada di dalam jadual. Seterusnya, bezakan antara data pertama dan data kedua. Perbezaan antara setiap data menghasilkan rumus seperti ini. Perkemaskan lagi rumus hingga membentuk suatu rumus yang lengkap. Untuk menghasilkan rumus seperti biasa, nilai-nilai yang sama disalin semula, manakala nilai yang berbeza digantikan dengan huruf N. Jadi, jawapan bagi soalan ini ialah 20 tambah 250N, N sama dengan 1, 2, 3, 4, ... Kita lihat pula soalan B. Antara maklumat yang diberi ialah operasi kilang adalah daripada 7 pagi hingga 10 malam. Di sini dapat kita ketahui bahawa operasi kilang adalah selama 15 jam sehari. 15 jam ini adalah nilai bagi N. Jadi, untuk menyelesaikan soalan B1, gunakan rumus yang telah dihasilkan dan gantikan nilai N dengan 15. Kereta yang telah dihasilkan adalah sebanyak 3,770. Bagi soalan B2 pula, diberi bahawa sebanyak 25,000 kereta mainan perlu disiapkan dalam masa 5 hari. Bahagikan 25,000 dengan 5 akan menghasilkan 5,000. Sekarang, kereta mainan yang dihasilkan adalah hanya sebanyak 3,770 buah dalam masa 5 hari.
Dari perbezaan ini, kita dapat melihat bahawa sebanyak 1,230 buah kereta mainan yang masih tidak mencukupi setiap hari. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita gunakan rumus. Selesaikan secara linear, kita akan mendapati bahawa nilai N ialah 4.84. Kita hampirkan kepada 5 jam. Kesimpulannya, sebanyak 20 jam sehari diperlukan bagi menghasilkan sebanyak 25,000 kereta mainan. Alhamdulillah, diharap penerangan mengenai contoh 23 dan 24 dapat membantu menyelesaikan soalan-soalan penyelesaian masalah. Oleh itu, kita telah mengakhiri bab yang ketiga.